Pernahkah anda merasai kesangsian yang tiada puncanya? Atau pernahkah anda merasai curiga yang tiada pangkalnya? Pernahkah anda sendiri merasai syakwa sangka yang tiada kewujudannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini bersama saya Muhammad Nur Fitri bin Ahmad, pelajar Sarjana Muda Sains Kaunseling, ingin bersama-sama anda untuk mengupas satu topik yang tak lain tak bukan. Pada permulaan tadi, saya ada berkongsikan, saya bercakap mengenai agak-agak apa topik yang saya akan sampaikan. Okey, baiklah. Saya akan berkongsikan mengenai PPD, iaitu Paranoid Personality Disorder. Paranoid Personality Disorder ini adalah kecelaruan yang dialami oleh sesetengah orang yang berada di dalam kluster A. Okey, baiklah. Setiap apa yang berlaku mesti ada puncanya. Mesti ada pangkalnya. Mesti ada apa penyebabnya berlakunya sesuatu kejadian itu. Untuk mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut, saya akan berkongsikan apa simptom-simptom yang berlakunya PPD ini, iaitu Paranoid Personality Disorder. Okey. PPD ini merupakan salah satu simptom yang berada di bawah skizofrenia dan bipolar. Dia juga adalah boleh dikatakan satu curiga yang agak berpanjangan, yang macam saya katakan tadi, tiada hujungnya, tiada pangkalnya dan tiada puncanya. Begitu juga dia mempunyai satu ketidakpercayaan yang agak melampau, keterlaluan kepada orang lain tanpa alasan, tanpa ada kewujudan. Seseorang yang mengalami penyakit derita PPD ini, iaitu Paranoid Personality Disorder ini, akan membahayakan orang lain dan juga sekelilingnya. Menurut pakar psikologi daripada Francis Magnum mengatakan, PPD merupakan satu personaliti yang rapuh, menunjukkan pemikiran yang pelik, kepekaannya yang tidak wajar dan syakwa sangka. Baiklah tuan-tuan. Menurut DSM-5 ada mengatakan bahawa terdapat dua simptom punca utama kewujudan, iaitu corak kesangsian dan juga corak waksangka, iaitu percaya. Okey, baiklah. Ada beberapa simptom yang digariskan oleh DSM-5 seperti kita ketahui. Apabila wujudnya 4 di antara simptom-simptom ini, memang tidak lain tidak bukan, ia akan didiagnos sebagai PPD. Okey, yang pertama, mengesyaki tanpa asas yang cukup bahawa orang lain menipu dia. Maksudnya di sini, apabila seseorang individu, seseorang pesakit yang mengalami PPD, dia akan mengesyaki sesuatu perkara tanpa asas yang cukup. Dalam pada masa yang sama, dia mengatakan orang lain menipu dia tanpa bukti yang kukuh. Itu adalah contoh yang saya berikan. Okey, baiklah. Yang kedua, ragu dan sukar percaya kepada kawan. Okay. Memang tidak dinafikan, Paranoid Personality Disorder ini sentiasa berada dalam persekitaran sosialisasi yang ramai, di mana mereka akan merasakan ketidakselesaan yang amat tinggi, keraguan yang amat tinggi walaupun terhadap pasangan mereka sendiri, apatah lagi dengan orang luar, apatah lagi dengan keluarga dan juga saudara mara. Keraguan dan kepercayaan yang tidak percaya ini wujud adalah disebabkan kerana mereka tidak mempunyai alasan kukuh. Dalam pada masa yang sama, mereka pun tidak menyedari bahawa mereka mempunyai
keraguan dan ketidakpercayaan dalam diri mereka ini. Okey, yang ketiga, enggan menceritakan kepada orang lain kerana ketakutan yang tidak muhasabah yang dialami. Dalam pada masa yang sama, bahawa maklumat yang digunakan itu, yang disampaikan kepada orang lain itu, menganggap orang lain itu akan mempunyai niat jahat terhadapnya. Nampaknya di sini, apa sahaja maklumat, apa sahaja bentuk komunikasi, 2 hala, 3 hala, segala maklumat yang dikongsikan oleh individu ini terhadap orang lain menyebabkan dia merasakan orang sekelilingnya semuanya akan mempergunakan dia, akan membuat sesuatu yang tidak baik terhadap dia. Okey. Seterusnya, terlalu merendah diri. Boleh dikatakan bahawa segala apa yang dilakukan oleh individu yang mengalami PPD ini, mereka merasakan rendah diri yang amat teruk, sehingga kan berasa diri mereka diisolasikan oleh orang sekeliling. Sedangkan itu adalah isu perkara yang dicipta, yang dikreat oleh diri mereka sendiri. Kemudian, menganggap serangan ke atas beliau sifat atau reputasi yang tidak jelas kepada orang lain dan cepat bertindak balas untuk marah atau balas semula. So maksudnya dekat sini, PPD ini mempunyai satu perasaan yang agak kurang tidak sabarnya apabila mendapat sesuatu perkabaran, apabila mendapat sesuatu yang tidak baik pada diri individu tersebut. So di sini agak sukar untuk individu yang mengalami PPD ini untuk mempercayai orang sekelilingnya. Kemudian, iaitu mempunyai syak wasangka yang berulang. Maksudnya di sini, walaupun setiap syak wasangka yang berada dalam individu itu yang mengalami PPD ini sentiasa berulang-berulang, menyebabkan syak wasangka yang sepatutnya boleh diberikan alasan yang kukuh, bukti yang kukuh, akan tetapi individu PPD ini agak sukar untuk mempercayai apa yang disampaikan oleh sekeliling. Macam saya katakan tadi, walaupun ia terhadap pasangan, ahli keluarga dan juga saudara mara. Okay, itu adalah antara simptom-simptom kriteria yang digariskan oleh DSM-5 di mana ada 6, dan apabila wujudnya 4 kriteria atau lebih daripada itu, individu itu akan didiagnos oleh psikiatri, iaitu individu yang mengalami PPD, iaitu Paranoid Personality Disorder. Baiklah. Okey. Seterusnya saya akan berkongsi kepada bagaimana rawatan yang dilakukan oleh individu yang mengalami PPD ini. Okey. Kalau kita lihat, terdapat 2 rawatan. Yang pertama iaitu farmakoterapi dan yang kedua adalah psikoterapi. Farmakoterapi ini lebih kepada medicine, maksudnya ubat-ubatan yang diserahkan pakai psikiatri kepada individu yang mengalami PPD. Psikoterapi pula adalah sesi kaunseling yang dijalankan yang menggunakan teori REBT, Rational Emotive Behaviour Therapy, dan juga CBT, Cognitive Behaviour Therapy. Sebab apa di sini, kalau kita lihat bahawa ada kajian yang mengatakan bahawa lelaki lagi ramai daripada perempuan yang mengalami isu PPD ini. Baiklah, kalau kita lihat antara ciri-ciri paranoid yang lain, PPD adalah mempunyai orang lain, mempercayai orang lain mempunyai niat buruk terhadapnya. Dan pada masa yang sama, dia mempunyai halusinasi dan nampak sesuatu yang orang lain tidak nampak. Maksudnya halusinasi wujud di dalam pemikirannya dan begitu juga delusi pun wujud dalam pemikirannya. Kemudian mengalami kemurungan dan dalam pada masa yang sama terlampau ambil tahu dalam kehidupan. Dan juga boleh dikatakan dalam fizikalnya saiz otaknya mengecut. Dan dalam pada masa yang sama, punca yang boleh dikatakan bahawa remaja yang mengalami stres pada peringkat umur remaja dalam kehidupan, ia juga cenderung untuk mengalami PPD ini dalam pada masa yang akan datang. Okeylah, boleh dikatakan bahawa faktor-faktor paranoid ini ada 2. Pertama dari segi biologi dan keturunan, dan yang kedua dari segi faktor persekitaran. Maksudnya di sini ada tekanan kerja, ada tekanan lain dan juga memberi kesan sehingga menimbulkan simptom-simptom ini.
Okey, baiklah. Saya sudah pun berkongsi mengenai simptom yang digariskan oleh DSM-5 dan pada masa yang sama saya juga telah berkongsi apa jenis rawatan yang diberikan dan juga dalam pada masa yang sama saya juga berkongsi apa ciri-ciri PPD iaitu ciri-ciri paranoid yang jelas. Okay, seterusnya saya ingin berkongsi iaitu tips macam mana berhadapan dengan individu yang mengalami PPD ini iaitu paranoid. Okay, yang pertama adalah tidak menyangkal apa sahaja maklumat yang disampaikan. Apa sahaja yang disampaikan oleh individu ini kepada kita tidak lain tidak bukan adalah kita menerima dengan sebaiknya secara bulat supaya ia membolehkan sebagai satu terapi kepada individu PPD ini. Okay, yang kedua adalah jangan sokong dan jangan terima bulat-bulat. Maksudnya dekat sini ada pro and con-nya, ada negotiation di antara kita dengan individu yang mengalami PPD ini. Dan juga yang ketiga pula adalah be natural dan be rational. Maksudnya di sini kita kena mempunyai imbalance, maksudnya dengan individu apabila berhadapan dengan individu PPD ini supaya apabila yang disampaikan itu selaras dengan apa yang diterima oleh individu PPD yang mengalami PPD ini. Dan terakhir pula tidak lain tidak bukan adalah kita perlu mempunyai iaitu perasaan empati. So maksudnya dekat sini empati ini adalah kita memasuki ruang rujuk individu PPD ini. Dia memang tak dinafikan dia tidak minta untuk mempunyai isu kecelaruan mental ini. Dia tidak tahu pun bahawa ianya memang sudah lama ada dalam dirinya. So maksudnya dekat sini apa yang saya kongsikan mengenai PPD ini, paranoid personality disorder ini boleh dijadikan sebagai maklumat dan seandainya ada kekurangan dan kesilapan tentang apa pengetahuan yang saya sampaikan ini, boleh rujuk kepada mana-mana individu yang mempunyai kepakaran dalam bidang psikiatri yang merawat PPD ini. Okey, baiklah. Sekian saja daripada saya dan saya harap apa yang saya sampaikan ini boleh dihebahkan kepada yang lain. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.